Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada video kali ini saya akan berkongsi ataupun menerangkan tentang bagaimana kita nak post barangan bandar kita ke luar negara ataupun overseas. Okey, untuk kali ini saya akan menerangkan cara-cara untuk post barang bandar ke luar negara menggunakan pos Malaysia. Okey. Contoh. Okey, apabila terdapat buyer daripada platform yang kita menjual barangan kita seperti eBay, Etsy dan juga Grail. So apabila dah ada buyer yang membeli ataupun dah ada pembeli, so langkah seterusnya adalah macam mana kita nak post barang ke luar negara. Okey, di sini kita menggunakan pos Malaysia. Okey. Okey, dekat pos Malaysia saya menyarankan agar orang menggunakan dua jenis pos, iaitu small packet. Yang pertama adalah small packet dan yang kedua adalah flexi pack. Okey. Okey, small packet dan juga flexi pack dia punya rate antarabangsa adalah lebih kurang. Okey, apabila kita menggunakan kedua-dua pos Malaysia ini, iaitu small packet dan juga flexi pack, seterusnya adalah untuk kita menambahkan satu lagi fungsi, iaitu supaya kita punya barang dapat di-trace. Sebab secara umumnya kedua-dua jenis pos ini, iaitu small packet dan juga flexi pack, tidak menyediakan tracking, dan kita perlulah menambah membeli additional tracking, iaitu terdapat dua, registered dan juga track. Okey, sebelum itu, sebelum kita meneruskan lagi pembincangan ataupun penerangan, saya ingin menunjukkan kadar harga antara small packet dan juga flexi pack. Okey. Okey, yang first kali kita tengok kepada flexi pack international. Okey, dekat sini, okey, ini adalah jadual kadar harga yang saya dapat daripada website Pos Malaysia. Korang boleh cuba cek sendiri juga boleh. Just masuk dekat website Pos Malaysia dan tengok, boleh tengok sendiri. Okey, yang ni saya copy daripada website Pos Malaysia yang terbaru, iaitu update pada beberapa bulan hari ini. So di sini hari ini 27 hari bulan 7 2020. Okey. Okey, size, so dia terbagi kepada beberapa. Pertama sekali yang perlu kita tengok adalah zone dan juga negara, country, dan juga size, berat. Okey, dan juga harga. So yang ni yang penting, harga nombor 5. Okey, biasanya apabila kita menjual barangan di platform eBay, Etsy dan juga Grail, biasanya pembeli kita adalah daripada negara Europe ataupun US. Untuk Asia adalah jarang. So Europe dan US kita bolehlah merujuk kepada zone 2. Sini US, Europe dan negara-negara lain macam Amerika Selatan, Afrika dan sebagainya. Okey. Okey, untuk biasanya baju
baju yang bersaiz kecil SM dan yang vintage ataupun selalu baju vintage ni dia nipis, kelambu, betul. Okey, dia punya berat saya rasa lebih kurang 150 gram hingga ke 250. Okey, so dia punya kos adalah RM18. RM18 hingga ke RM28. Okey. Okey, ini adalah untuk Flexi Pack International. Okey, Flexi Pack International, macam mana dia punya macam mana bentuk Flexi Pack ni? Okey, kita tengok dia. Okey, dia bentuk dia lebih kurang macam ni. Memang macam ni sebenarnya. So dekat, okey, apabila korang pergi ke pejabat pos, korang request dekat kaunter, minta dengan akak ataupun abang encik dekat kaunter cakap, saya nak post barang ke luar negara menggunakan Flexi Pack. Okey, dekat Flexi Pack ni akan ada kita alamat tu, alamat segala detail kita akan isi dekat dia punya kertas ataupun dia punya panggil parcel. Okey, dekat parcel ni dia ada alamat. Alamat ni alamat penerima, iaitu alamat kita. So korang just isi apa, dan juga alamat penerima. Oh, saya tersilap. Okey, sorry atas ni alamat penghantar sebenarnya, iaitu kita lah. Okey. Okey, ni masukkan semua detail. Okey, contoh US, email dia, alamat dia, contoh. Okey. Okey, dekat sini ada macam ruangan kosong. Sini adalah untuk kita tampal kita punya, sini panggil tracking punya sistem, tracking punya stiker. Okey, yang tracking punya stiker tu nanti yang saya belum jelaskan lagi, nanti saya akan jelaskan. Okey, pertama kali kita tengok seterusnya kita tengok dekat, kita pergi pula kepada small packet. Okey, small packet. Okey, small packet. Okey, small packet ni adalah alternatif untuk kepada Flexi Pack. Okey, biasanya selalu Flexi Pack ni dia akan cepat habis lah. Selalu saya pergi jawab pos tu memang kadang-kadang dah tak ada. So, alternatif kepada Flexi Pack adalah small packet. So, ini adalah pilihan kedua lah. Sebab Flexi Pack ni, Flexi Pack dia sangat mudah, iaitu kita punya barang tu, contoh baju banda, kita just boleh masukkan terus ke dalam dia punya parcel ataupun paket. Tapi untuk small packet, kita kena packaging tu ataupun bungkusan tu kita kena buat sendiri. Contoh untuk small packet ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan sampul surat, sampul yang mempunyai bubble wrap. Okey, apa benda macam mana bentuk dia bubble wrap ni macam sampul biasa, bentuk segi empat tu, tapi dekat dalam ni dia ada macam plastik yang mempunyai bubble. Saya tak tahu apa dalam BM apa. Plastik bubble tu, plastik yang menggelembung. Menggelembung tu yang boleh kita picit-picit yang mengeluarkan bunyi. Macam tu. Okey, dia punya harga ataupun rate dia terbahagi kepada yang ni dia terbahagi kepada 3 zon. Okey, untuk zon yang pertama kita tengok ini selalu untuk Asia Tenggara, iaitu Southeast Asia. Dan untuk yang kedua, ni adalah untuk Asia. Saya rasa Asia Utara, Asia semua, Australia, ada India, Hong Kong. Okey, yang ketiga ini adalah US dan juga Europe, dan juga negara-negara lain, Afrika ke Amerika Selatan, Amerika Utara, Alaska, Mexico, Colombia dan sebagainya. Okey, dia punya rate yang ni dia start dengan
untuk Europe, dia start dengan RM30. Okey. RM30 untuk 250 gram pertama dan seterusnya adalah 55. Okey, nampak? So, korang dah boleh agak cost post untuk contoh baju bundle lah. Baju yang selalu baju dia tak lebih 500 gram. So, dah boleh agak kan? Okey, seterusnya apabila seterusnya macam mana? Contoh saya punya ini adalah saya punya packaging untuk semua paket. Okey, saya menggunakan inilah yang saya panggil adalah bubble wrap. Ini adalah yang sampul yang ada bubble wrap kat dalam. Okey, macam mana nak dapatkan benda ni? Biasanya benda ni ada dijual dekat kedai buku. Kedai buku ada. Dekat Tesco pun ada. Tesco cuba cari dekat area alat tulis ataupun semua paket korang boleh balut sendiri menggunakan plastik hitam alternatif. Boleh guna plastik hitam. Okey, macam mana nak menggunakan semua paket ni adalah apabila sampai dekat Jokpos dah request dengan orang staff Jokpos, dia akan bagi satu borang tu berbentuk macam ni, yang ada post international ni. So korang kena isi alamat penerima pengirim ataupun penghantar, iaitu kita, dan juga penerima. Okey, penerima. Okey, masukkan semua detail. Okey, declaration ni untuk custom. Kalau jual baju korang declare lah. Baju, shirt. Kuantiti 1. Kalau 1. Harga selalu jangan letak banyak-banyak sangat, nanti ada isu pula dengan custom. Biasa letak dalam RM100 lah. Kalau korang jual dalam harga RM10,000, jangan letak RM10,000. Nanti ada isu pula. Okey, untuk kategori korang boleh mark selalu saya buat gift hadiah, ataupun boleh letak ada macam pandai-pandai korang kan. Okey, satu lagi, seterusnya korang kena letak tracking macam yang flexi. Dia stiker tampak dekat sampul dia. Biasanya staff post akan buat benda ni tanpa menampak dia. Okey, faham Okey, untuk tracking system, kita berbalik kepada gambar rajah kita. Okey, tracking system dia ada dua, iaitu registered dengan track. Okey, apa beza registered dan track? Okey, apa beza? So, kita tengok sini apa beza dua benda ni. So, bagi saya sedikit masa. Kita tukar warna dulu. Okey, registered dengan track. Kita pergi sini. Macam ni. Okey, registered. Selalunya registered ni dia murah. Tak silap saja, registered ni dalam, saya tak register, dalam RM RM9. Okey, kalau tak silap saya lah. Dan untuk track ataupun dekat post ni korang boleh, selalu dia orang panggil tracked. Tak kisahlah apa-apa, jadi dia punya ejaan tu sama. Tracked ni ataupun tracked, harga dia dalam RM13. Okey, kenapa dia mahal sikit? Tracked ni lebih mahal berbanding dengan registered. Okey, yang pertama, registered ni korang dia punya tracking dia hanya sampai KLIA. Okey, maknanya kalau korang post baju bundle menggunakan small packet ataupun flexi pack dan dia punya tracking korang pakai register, so dia punya update tu hanya sampai KLIA. Okey, so di sini akan ada isu. Isunya adalah apabila macam mana korang nak buktikan barang tu sampai dekat customer, dekat korang punya buyer. So dekat situ apabila walaupun contoh baju bundle dah sampai dekat korang punya buyer. So buyer tu
boleh claim barang tidak sampai sebab tracking tidak update. So dia boleh issue satu case ataupun dispute case dekat eBay, Etsy ataupun Grey untuk claim balik duit. Yang ni kena ni nanya. Kalau baju korang berharga RM10,000 habis lah. Okey, nampak tak? Okey, untuk track ataupun tracker, yang ni tracking dia memang terbaik lah. Tracking dia sampai ke rumah, sampai rumah ataupun sampai alamat penerima. So dekat dalam sistem tu, sistem tracking tu, korang boleh nampak barang tu akan, kalau dah delivered ataupun telah dihantar kepada buyer, so dia akan update delivered tu sekian. Berbanding dengan register ni, dia memang sampai KLIA sahaja. So akan memang ada isu berbanding dengan tracker. Okey, nampak di situ. Okey, kat mana beza dua benda ni dari segi luarannya? Okey, kita berbalik kepada sini. Okey, kita scroll. Yang ni boleh nampak. Okey, sebelah kiri ni saya adalah ini registered yang berharga RM9 kalau tak silap saya. Dan sebelah kanan saya adalah tracker ataupun track berharga RM13 kalau saya tak silap. Okey, dia punya beza, dia stiker dia ni lebih kurang sama, kecuali dia punya tracking. Kau perasan tak? Untuk register, okey, sebelah kiri ni dia start dengan nombor tracking dia bermula dengan RR, okey, dan berakhir dengan MY. Okey, untuk tracker di sebelah kanan ni dia akan start dengan LP, LP dan berakhir dengan MY. Okey, untuk register dia start dengan RR dan berakhir dengan MY. Okey, ini adalah beza dia. Dan macam saya terangkan tadi, register ni sampai KLIA saja. Dan untuk tracker ni atau track, dia sampai rumah buyer. Dia boleh trace rumah ataupun alamat apa yang dia bagi. Okey, so berbalik kepada diagram kita, tengok dekat atas ni. Okey, saya lukis kat atas pula. So untuk post, korang kena consider post ada dua, iaitu small packet SP dan juga flexi. Okey, so dia punya sini korang kena consider cost post bersamaan dengan kos hantar tambah dengan kos tracking. Post mission ni saya pun tak pasti kenapa dia orang asingkan tracking dengan cost post. Dan korang pernah saya recommend ataupun nasihatkan supaya menggunakan tracker punya sistem yang berharga RM13 kalau tak silap. Apa kita bayar mahal sikit, janji barang selamat sampai, dan kita ada bukti. Jika buyer komplain barang tak sampai, so at least kita ada bukti. Betul? Okey, rasa ini adalah penerangan yang cukup saya rasa detail lah, saya rasa, tentang macam mana nak post barang ke luar negara menggunakan Pos Malaysia. Okey.